Semua saya nak ucapkan terima kasih dan welcome pada Datuk Wira, Dr. Zul Osman, walaupun berada dekat Switzerland sekarang ni tapi sudi untuk luangkan masa. Terima kasih lagi sekali bagi pihak Richworks. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada media-media, wakil media Datuk daripada MMTV, Tuan Hazwan, iaitu daripada Cosmo dan juga utusan. Richworks perspektif lah, it's not actually from my perspective. Richworks perspektif adalah Richworks baru-baru ni telah memulakan some legal prosedur ataupun proses untuk menghantar letter of demand tindakan undang-undang terhadap beberapa individu sebab dia melibatkan Richworks dan brand Richworks dan juga my brand as the person yang terlibat yang run ataupun brand saya dimiliki oleh Richworks dan mereka memberikan fitnah ataupun tomahan yang salah tentang Richworks dan juga jenama saya. Tapi saya rasa benda ni adalah benda yang kita tak bercadang nak buat. Tapi saya fikir Richworks buat this step kerana lately ni orang rasa Malaysia ni tak ada undang-undang. Orang rasa social media ni dia boleh cakap suka hati dia bila melibatkan, dia tak faham tentang bila you cakap tentang jenama seperti Richworks ataupun even saya, you tak boleh cakap sesuka hati tanpa ada the right facts ataupun the right thing. So culture ni tak bagus dan saya fikir tindakan Richworks ni adalah satu perkara yang bagi saya tidaklah suka nak buat, tapi saya fikir perlu dibuat untuk sebagai satu signal yang orang kena belajar untuk faham legal side of thing. Kita tak boleh suka-suka nak kata orang ni scammer, orang ni tipu orang ni begini. Tak boleh suka-suka. Kita ada undang-undang. Dan kita dalam bisnes ni berdaftar. Richworks berdaftar, kita bayar cukai, kita bayar zakat, kita run proper company, kita ada staff, kita ada tanggungjawab pada staff dan parents mereka, keluarga mereka. Bila dia cakap suka hati Richworks ni katalah tipu, nanti apa kata kepada parents pada kaki tangan kita? Padahal dan kita tak buat apa-apa. Dan I think apa yang Richworks buat untuk this time dan ke depan kalau perlu untuk mengambil banyak tindakan undang-undang, we have to do it. Sebab kita respect orang punya hak bersuara dan mengkritik, tetapi ada limit I think yang they should adhere to ataupun they should manage, lebih bertanggungjawab lah saya fikir. Itu I think benda yang kita tak sebut secara public dia tadi. I think the media should know first. What I know adalah from Rats and the management team. So just for information, saya bukan management team. Saya chairman, founder, tapi saya tidak dalam management. This is entirely Richworks punya point of action. Letter of demand dia dikeluarkan pada individu tersebut untuk minta mereka memfitnah dan mempersenda dengan Richworks, tentang saya dan juga tentang program bimbingan kami. Ada beberapa dakwaan dia lah yang mengelirukan, menghina dan berbau hasutan. So I think that's the first part lah. I think you need to know Richworks mengambil tindakan undang-undang dalam kes-kes yang begini selepas ni, sekarang dan selepas ni lebih serius. Berapa kes tu? Kita ada, I think Rats, you should. Yes, sekarang berapa kes tadi soalan? Berapa kes? Okey, sekarang ni dalam radar kita ada beberapa, tapi yang telah kita isukan letter of demand tu satu kes, lagi satu tengah proses lah. Dan kita tengah menunggu advice daripada apa ni, legal juga tentang bagaimana kita nak, sama ada kita nak expose benda ni pada public ataupun macam mana. Nanti kita akan maklumkan kemudian lah. Tapi ini benda yang memang kita tengah lakukan sekarang ni. Okey, baik. Saya rasa topik ni kita akan datang kejap lagi. Cumanya sekarang ni kita ada 4 topik sebenarnya untuk dibincangkan, untuk ditanyakan oleh media kepada Datuk Wira. Kita mulakan dengan dulu topik PhD. Jadi ini media nak tanya soalan tentang PhD. But first saya nak ucapkan tahniah dulu pada Datuk Wira sebab lulus Viva session PhD last Friday. Tahniah pada Datuk Wira. Jadi saya buka soalan kepada pihak media lah untuk tanya soalan tentang PhD. Silakan. Okey. Boleh saya tanya dulu ke? Boleh, silakan. Okey, minta laluan pada Abang Ridwan Mak Iman, daripada Tuan Azan kita. Okey. Seperti Tuan saya Hazwan daripada MMTV, mewakili utusan online juga, Cosmo Online juga.
Apa-apa pun Azwan. seperti seperti Tuan cakap tadi jugalah, kita pun saya pun mengucapkan tahniah sebab lulus Viva untuk yang seperti tadi pun in public dah bagi tahu ambil business admin semua tu lah. Cuma kita nak tahu adakah pasal PhD yang dibuat oleh Datuk Wira sendiri ni untuk menjawab isu yang sering dibangkitkan oleh haters. Mungkin lebih terperinci sikit lah sebab kita faham daripada Datuk Wira sendiri dah mempunyai PhD daripada universiti luar negara beberapa tahun lalu. Mungkin Datuk Wira boleh ada penjelasan sikit. Okay, I think the first thing I want to say, saya memang suka belajar. I think that's my first basic lah. Memang saya suka belajar. Tak pernah hari atau bulan atau minggu yang saya hidup, saya tak belajar. Dan saya dah menjadi alumni kepada beberapa universiti. Columbia Business School, Kellogg School of Management, Stanford. Stanford saya tak bukan alumni, tapi saya attend dia punya short course program 3 minggu. NUS School of Business, now IMD, in my EMBA program. Salford untuk my Master Science in Marketing. Dan saya buat AE University ni sebab satu, flexibility, saya tak payah nak duduk dekat dalam masa tu. Saya bermula dengan waktu awal pandemik. Saya tak payah nak berada di dalam kelas di dalam universiti itu, tapi saya perlu attend dia punya online virtual session. So dia bagi saya flexibility. Nombor dua adalah it has been my dream, impian saya nak ada PhD daripada local university. I think that would be my one of my dream. So dan saya fikir ketika awal pandemik tu, saya fikir macam apa yang aku nak buat ni, baik kita buat something yang menarik. So dan saya decided nak buat PhD. Topik saya pula, kenapa saya pilih topik ni, Hazwan? Kalau kita tengok dalam Malaysia ni kan, ini cerita figure dalam Malaysia ni, kalau kita ambil business 100% business yang menyumbang pada ekonomi Malaysia, daripada 100% business yang ada corporate, yang ada small medium size enterprise, SME ni sumbangan dia 98% kepada ekonomi. 98%. Daripada semua company-company yang berniaga yang dalam Malaysia ni, corporate semua ni, SME 98%. 2% je corporate. Okay, itu satu. Nombor dua, sumbangan SME ni pula kepada total ekonomi kita melalui LHDN dan cukai and things, 33 ke 35% setahun. Besar tu. You know? Dan daripada sumbangan ni, sorry to say lah, berapa sumbangan datang daripada usahawan SME kita? Agak-agak. Daripada 33% ni. Hanyalah lebih kurang 12 ke 15% saja. Daripada 33 tu. About 15%, 12 to 15% saja datang daripada kita. Daripada usahawan-usahawan kita. So, persoalan paling besar yang saya ada selama beberapa tahun ni lah, macam mana nak bagi mereka ni perform? Macam mana nak sahkan formula saya ni tepat? Betul, exactly. Saya je tahu, saya shock tunjuk result apa semua, tapi betul ke kan? Jadi, saya cuba nak cari that, dan saya rasa kalau saya buat research tentang SME Malaysia dengan universiti luar, dia macam tak kena. So that's where saya start mencari manakah profesor, manakah supervisor yang boleh check, boleh vet, boleh validate saya punya kerja. And that's why bila saya diterima oleh Asia University, bila saya diterima tu saya sangat suka. Saya suka juga flexibility dia. Yang saya tak payah hadir secara, masa tu pun pandemik, so saya ada virtual online punya session. Dan the supervisor pun bagus. Dr. Wan ni dah meninggal lah masa saya submit PhD saya 2 months ago, dia meninggal pada minggu tu. Tapi pada waktu tu, dia antara orang yang daripada UM, very experienced. So dia bagi saya advice, topik ni tentang ni sebab nak bagi contribution tentang apa. So that's the reason why lah saya started. Dan tidaklah ada isu tentang sebab saya pasal mungkin tadi cakap pasal kenapa saya nak buat sebab orang cakap ke apa. It's really more kepada saya nak ada PhD daripada Malaysia, research saya tentang Malaysia, dan I think sesuai dengan konteks Malaysia. Okay. Datuk, satu lagi Tuan. Leader show by a good example. Okay. So betul. By Datuk showing that Datuk sendiri ambil PhD, macam Datuk cakap tadi, untuk research Malaysia dan semua. Adakah usahawan juga perlu buat benda yang sama, ikut apa yang Datuk Wira sendiri buat? Especially yang follow you lah. Dalam kajian saya dan dalam observation saya selama ni, orang yang belajar ni,
dia akan lebih faham tentang something tu dengan lebih baik bila dia belajar. Bila dia contoh macam awak mungkin dalam bidang reporting lah menulis, mungkin dalam pemberitaan ke journalism kan. Ada beza antara orang yang belajar faham tentang journalism dengan orang yang tak faham. Mesti ada beza. Ada beza antara orang yang buat sesuatu dengan ada ilmu dengan tak ada ilmu. So, ramai kita ni dulu, usahawan kita ni, sorry to say, street smart. Dia tahulah berjalan, niaga kan, dia tahu. Tapi bila dia nak kembang, dulu kita ada isu, orang cakap, kita berniaga, orang Melayu berniaga, so berniaga tepi-tepi jalan, kecil-kecil, sikit-sikit, you know. Bila kita nak berniaga jadi besar-besar, ratus juta. Sekarang ni Alhamdulillah, anak murid kita ramai yang dah ratus juta, tak ada pula cakap. Kan? So, bila kita tengok, kenapa mereka ni meningkat jadi juta, jadi belas juta, 10 juta, belas juta, 10 juta, ratus juta. Peningkatan tu datang daripada knowledge, ilmu, guidance, bimbingan. Dan saya juga menggalakkan dua perkara. Belajar through Richworks, apa yang kita guide, sebab apa yang saya ajar ni datang daripada case study, research, apa saja yang kita dapat globally. Nombor dua, sekarang saya menggalakkan ramai daripada mereka buat master, ada yang buat diploma, buat master. Najib tengah buat doctorate, DBA, Najib Asadok, one of my student. Kan? Dulu dia tak ada pun, master pun tak ada. Belajar pun tak habis UTM dulu. Saya suruh dia belajar, pergi buat master. Lepas buat master, saya suruh dia sambung buat DBA. Sekarang tengah buat DBA kat Open University. Ada few lagi yang tengah buat master. Sebab saya memang nak mereka ni buat niaga. Jangan jadi contoh niaga ni, sorry to say, kita hanya nak duit je. Kita tak nak upgrade diri. Kita jadi bangsa yang kita gila duit dan kita tak ada ilmu. Saya tak nak. Saya nak kita jadi bangsa yang komplit. Kita bukan setakat buat duit, kita juga ada kekuatan daripada segi belajar, akademik, kependidikan bagus. Kita juga bersedekah, kita juga zakat bersedekah, kita juga buat kebaikan bagi peluang kepada orang. Kita kena design jadi usahawan, kalau kita cakap perspektif kita, usahawan yang lebih baik as a Muslim. Kita tak boleh hanya just tunjuk, alah orang lain niaga, boleh je, buat duit je, tak payah belajar tinggi-tinggi. Sebab hari ni makin kompleks, Azwan. Business tak sama. Hari ni zaman dia tentang zaman yang teknologi, AI, you nak recruit orang, nak ambil staff. Takkanlah you nak interview orang. You mau kerja, bayarlah gaji. Orang macam mana yang you dapat? Kan? Hari ni you nak interview orang pun you kena pandai. You kena, orang nak kerja dengan tempat yang orang tu pandai. Pandai maksudnya represent satu image yang bagus kan. Kalau nak kerja tempat tu, yang kualiti yang bagus lah. Kalau kita nak kualiti yang mungkin pengalaman orang ni korporat berapa puluh tahun, belas tahun, dia nak masuk tempat kerja yang ada hala tuju, ada masa depan. Macam mana kita nak jual vision tu? Kalau kita tak mampu nak sampaikan, dan kita mungkin tahap pendidikan kita ni ada, tapi kalau kita tahap pendidikan yang lebih baiklah kita nak explain nanti. Itu perspektif saya lah. Perlu belajar, perlu. Soalnya kena tukarlah stigma masyarakat sekarang. Kebanyakannya yang cakap tak payah belajar tinggi-tinggi pun boleh berjaya. Maksud kena jugalah. Kena. Hazwan, hari ni kan, kita hari ni dah salah. Masalah macam mana? Hari ni kita ada satu culture atau trend. Budak-budak lepasan SPM tak payah masuk universiti, tak belajar. Perasan tak? Betul. Kan? Ini topik ni mungkin out context sikit lah. Tapi lebih kurang macam tu. Bagi saya kan, short term kita boleh cakap lah, okay, aku jadi influencer boleh dapat RM5,000. Aku setakat review pumpang-pumpang dapat RM500. Buat 10 kali dapat RM5,000. Tapi I tanya you, berapa lama you nak buat macam tu? Okay, itu satu, berapa lama. Nombor dua, kalau you ada better knowledge, you ada ilmu yang lebih baik, you ada kefahaman business, management yang lebih baik, you boleh manage duit ni dengan lebih baik. You tahu nanti macam mana nak uruskan duit ni, nak invest dekat mana, nak untuk you punya sustainable, business tu sustainable, berpanjangan. Hari ni kita boleh kata influencer. Dulu top lah Facebook live. Sekarang Facebook dah makin tak berapa top. Sekarang TikTok top. Betul tak? Nanti esok lusa tak tahu benda lain pula top. Jadi kerja kita tu lah kita mengempat, pindah satu tempat jadi satu tempat influencer. Kan? Satu hari nanti bila benda tu berubah, kita tak tahu nak manage macam mana. Sebab kita tak manage proper business. So suggestion saya adalah, siapa nak belajar, siapa nak jadi influencer jadi. Tapi belajar. Sebab kita ada belajar, kita ada pelajaran. Orang yang ada pelajaran, dia akan ada lebih persediaan. Orang ada pelajaran, dia akan buat keputusan yang lebih matang dan lebih baik. Bukanlah kata orang tak ada pelajaran, tak ada kematangan. Ada, pasti ada. Saya pasti ada. Cuma, kalau kita ada pelajaran, kita akan lebih sedikit kefahaman tentang pelajaran tu. InsyaAllah ada. So, saya rasa
kita jangan benarkan kita, bangsa kita jadi bangsa yang tak payah belajar. Kita semua tak payah belajar. Kita semua tak payah masuk universiti. Saya rasa itu salah. Itu satu konsep yang salah. Kita akan jadi bangsa yang nanti kosong. Kosong. Okay. Saya sekolah Cina, Hazwan. Awak kena tahu, saya sekolah Cina. Anak-anak Chinese, dia akan suruh anak-anak dia belajar, mesti belajar tinggi-tinggi. Sama ada belajar jadi professional, accountant ke, lawyer ke, doktor, engineer ke, atau dia suruh buat bisnes. Tapi pergi belajar. Itu zaman trend sekarang tau. Kalau nak belajar engineering, teknologi, belajar betul-betul. Baru seorang kawan saya punya anak belajar kat UK, belajar tentang AI, Artificial Intelligence. Belajar betul-betul sebab company bapak dia ada syarikat teknologi. So kau pergi belajar AI, datang, bantu company. Itu cara dia fikir. Kan? Kita ambil jalan yang simple. Alam niaga ni pun boleh buat duit. Dah lah, cukup lah. Tak boleh. M4 kita nanti. Sorry lah, panjang sikit ulasannya tu. Terbaik. Okay. Perasaan adalah, what's my topic? What's my core? My topic adalah business management, leadership and driving growth. Strategi lah. My topic, most of it adalah strategi. Driving growth punya topik. Dan keliling saya juga ada banyak panel of advisor. Orang yang experience. Ada yang banker 20 tahun, 30 tahun. Ada yang investor funding, dalam capital funding, fundraising. Experience 15-20 tahun. Saya juga ada expert keliling yang advice dalam saya punya decision, dalam investment decision yang saya buat. Tetapi saya juga, sebab saya suka belajar, tapi topik yang saya belajar, saya nak faham benda yang penting untuk saya pergi lebih jauh untuk saya. Contoh, saya buat chartered management accountant. Dia adalah topik strategi. Macam mana kita nak prepare untuk finance topik. Sebab bila saya nak pergi lebih jauh, saya terlibat dengan MP, insya-Allah tak lama lagi saya akan terlibat dengan dunia korporat. Saya nak make sure saya faham the fundamental of structure of the corporate world. Mainly hanya tiga topik je. Saya kena faham tentang the business growth punya direction. Saya kena faham tentang business strategy. Saya kena faham tentang the mechanics of the finance, the financial part of it. Yang sebenarnya melibatkan top CEO, owner company, kena faham benda tu je sebenarnya. Lain, kita boleh hire orang. Tak kerti buat website, kita hire orang. Tak kerti buat content writing, kita hire orang. You know, tak kerti buat engineering technical, macam saya terlibat dengan solar. One project insyaAllah solar. Saya tak faham solar, tapi saya ada partner yang faham solar. Memang dia terlibat dekat 20 tahun pasal solar engineering. Kan? Saya hanya faham buat bisnes tu. Saya nak dia strategi macam ni, dia mesti jadi macam ni, cash flow macam ni, revenue dia macam ni, tapi dia akan run dan execute that project. So, sebenarnya kita tak payah faham semua benda. Tapi kita kena faham benda yang kita tengah buat. You run business, you kena faham lah pasal business. You are on management, you kena faham lah pasal management. You are leader to a lot of people, you kena faham lah pasal leadership. You kena faham pasal account sebab itu melibatkan revenue ke syarikat. Tapi you tak payah nak faham tentang packaging barang. Mula-mula kita buat sendiri, tapi lama-lama kita tak buat. You know, you kena faham that top management punya topik, business management, leadership punya topik. Dan especially saya pula, Cik Rizwan, saya ni mentor. Bila saya kata saya mentor, saya nak saya punya experience membantu saya, 20 years saya run business, advertising, marketing project, membantu saya dalam guiding them. Saya run advertising agency, bantu mereka. Saya ada 4A's agency. Saya boleh advise dia macam mana do the right campaign. Macam Sabela saya advise. Brand dia naik cepat, SKV brand dia naik cepat. Saya ada that knowledge. Tapi saya juga ada master in science in marketing from Salford yang validate apa yang saya faham. Saya advise tentang kewangan. Saya sekarang ada chartered management accountant punya background untuk advise dan validate apa yang saya faham. Saya buat master in law, corporate governance sebab saya bakal insya-Allah masuk dalam board. Saya kena faham benda tu dan validate dengan akademik dan kefahaman saya. Bagi saya itu kekuatan bagi saya. Sebab saya nak advise orang. Lagilah saya kena ada that validation. Jujur saya nak cakap, benda yang paling kurang dekat Malaysia adalah jurnal berkaitan dengan impact coaching, consulting kepada bisnes. Sangat kurang. Ataupun learning lah. Training, learning, kesan dia kepada bisnes ataupun sumbangan kepada bisnes itu sangat kurang. Ada, tetapi dia tidak banyak. Dan saya rasa bangsa, kenapa negara seperti US, mereka menjadi kuat ekonomi dia. Kenapa Singapura menjadi kuat dalam ekonomi dia? Growth ekonomi, growing, advanced ekonomi.
sebab mereka ada banyak sumber-sumber akademik dan juga research yang berkaitan dengan what works. Contoh Good to Great, buku yang ditulis tentang macam mana company biasa good jadi great. Kan dia datang daripada research. The guy buat research, dia PhD researcher yang pergi kaji company ini, kenapa company ini bagus, good, dia jadi great. From that research, dia jadi buku. From that buku, orang ni yang top CEO baca. Bila dia baca, dia bawa implement the whole concept. Kalau kita tengok Amazon ke, Salesforce ke, Facebook ke, all this, Google ke, Microsoft, culture, learning and development adalah wajib bagi mereka. Learning and development. Staff mereka, employee mereka perlu engage dengan certain training program, certain coaching program. Even Petronas ni menjadi top 500 company in the world. Petronas ni recognized as top 500. You tengok Petronas. Petronas ada specialized department and unit and academy untuk develop dia punya staffing. Culture tu susah nak capai dekat dalam SME. Sebab apa? Sebab kita tak banyak resources. Mungkin. Tapi lebih dahsyat lagi ialah kalau kita sendiri tak nak belajar. Kita ada HRDF, HR Fund, Human Resource Training. Ada banyak sekarang kerajaan sediakan macam-macam jenis training. Tapi kalau kita sendiri sebagai business owner rasa, alah boleh Google je, tak payah belajar. Apa jadi? Apa jadi? Kita akan jadi bangsa yang hanya tahu benda yang simple, basic. Kita tak faham lebih advance. Macam mana nak buat bisnes ni lebih jauh? Itu challenge yang ada. So, kesimpulan yang saya dapat from the research adalah kita ada banyak gap daripada segi kefahaman tentang strategi, how to grow the business. Kita ada gap, learning tu punya gap. Nak belajar atau tak nak belajar. Willingness untuk belajar tu. Kita ada gap yang besar kat situ. Dan performance kita di Malaysia, SME sebenarnya boleh dinaikkan kalau semua orang ada this culture of learning and growth. Sama daripada CEO bawa business owner bawa kepada staff, sama kita ada situasi tu. Yang kita buat, kita juga ada cover topik Indonesia sikit. Tapi kalau kita tengok balik, Rishwat sendiri adalah pencetus pada fenomena di Malaysia ni. Kita mengajar orang untuk buat bisnes dan kita dah latih lebih kurang 1.5 juta rakyat Malaysia untuk berbisnes. Dan mungkin saya nak bagi ruang dan peluang kepada media yang ada untuk bertanya soalan tentang program Bina Bisa Berjaya yang last kita adakan pada bulan Jun secara live di Setia City Convention Center, dan pada bulan 10 nanti insya-Allah kita akan adakan lagi sekali. Tarikh pun dah ada, kita nak war-war kat public. Mungkin kita bagi peluang dan ruang kepada media untuk bertanya soalan. Sebentar saya nak bagi sedikit point saya tentang perkara ni, boleh tak Ras? Boleh, silakan Datuk Ira. Begini, misi saya ke depan ni, misi saya ke hadapan adalah bukan setakat Bina Bisnes Berjaya, sesi percuma, saya nak bagi kita Rishwat nak bagi 10,000 orang hadir untuk dibimbing macam mana nak kembangkan bisnes bulan 10. Itu tolonglah sampaikan. Tolong sampaikan, tolong sebarkan supaya kita boleh benar-benar dapat melihat usahawan-usahawan yang perlukan support dapat dibimbing dan disupport untuk menghadapi the economy challenge ni. Tetapi benda yang lebih penting dan lebih besar yang saya nak cakap adalah kalau kita boleh berkolaborasi dengan kementerian di Indonesia, kita juga sedang sebelum ni dengan Kementerian Wanita di Malaysia, kita akan berkolaborasi dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar insya-Allah. Pembangunan Luar Bandar KPLB kan. Kemudian Pembangunan Luar Bandar Kampung. KPLB. Yes. So kita bakal ada kolaborasi. Misi saya begini. Saya sebenarnya nak tahun depan saya nak buat banyak sangat program kolaborasi untuk bantu orang yang susah, orang miskin atau orang yang terkesan poverty atau apa poverty bahasa Melayu, nak menggunakan kadar kemiskinan, nak menggunakan kadar kemiskinan. Saya mencetuskan, saya invite berkolaborasi. Kita sedang bercakap dengan beberapa zakat-zakat, agensi zakat negeri yang ada asnaf, yang ada orang bawah dia yang memang berniaga. Macam mana kita boleh bantu mereka 100% free. Saya nak cetuskan insya-Allah tahun depan lebih banyak kolaborasi training dan program free from Rishworks ke satu Malaysia. Targeted dia adalah usahawan mereka yang dah bisnes tapi bisnes dia slow, usahawan yang dah bisnes tapi bisnes dia boleh berpotensi dikembangkan, dan mereka yang sebelum ni tak berniaga, mungkin asnaf, mereka yang tak berniaga atau baru nak mula. Kita nak bagi dia guidance from basic. Ini inisiatif Rishworks yang kita nak kuatkan, perhebatkan tahun depan.
Bermula dengan bulan 10 ni, Bina Bisnes Berjaya dan banyak lagi event yang kita nak run seluruh Malaysia. Kita nak berkolaborasi dengan mana-mana saja agensi kerajaan without fees, tanpa yuran untuk buat this training public. Itu saya nak beritahu, this is my direction, my vision. Sebab we do the same dekat Indonesia ni. Kita buat sama. Kita adalah diundang untuk support 30 juta usahawan mereka dan bagi training. Dan kita tidak charge anything. Sebab saya percaya perjuangan saya selama ni, sebab saya dulu bila saya bisnes, saya pernah gagal dan saya pernah minta tolong orang dan tak ada siapa nak guide. Dan even masa tu tak ada orang buat seminar training, kalau berbayar pun tak ada. So saya fikir pasti ramai orang dekat luar yang macam tu. Cuma ada banyak salah faham. Banyak benda yang orang cakap ni menyebabkan diorang ni confused tentang fungsi Richworks ni. Kita disalah ertikan lah tentang apa yang kita buat, skeptics. Jadi perjuangan kita bermula bulan 10 lebih agresif, dan tahun depan kita nak collaborate dengan Pusat Zakat Negeri, dengan mana-mana jabatan, agensi, mana-mana community, wanita ke, orang susah ke, yang mereka boleh bekerjasama, kita kumpul, kita train orang untuk kuasai social media marketing, kuasai macam mana nak bina kekuatan bisnes dia, macam mana nak marketkan pasaran barang dia. That's the direction lah, kalau saya boleh katakan, yang relate dengan Bina Bisnes Berjaya bulan 10. Dan the next project yang saya nak kita perhebatkan, sebab bisnes utama Richworks sekarang dah berubah. Training ni adalah kita nak buat ni secara percuma sebanyak mungkin untuk orang-orang bawahan, untuk orang-orang public. Sebab bagi saya, orang-orang ni baru nak berniaga. Bila mereka nak kembangkan bisnes, mereka perlukan support, mentoring. Itulah waktunya Richworks akan bagi mentoring, guidance, advance. Itu dah melibatkan consulting punya kerja. Tapi untuk basic program bagi mereka ni membina, buat sales, buatlah. Kita boleh bagi guidance for free. I'm serious. That's the mission next year. Dan kami harap kita boleh guide 100,000, 200,000 people for 2023, insyaAllah. Ni tadi tu, yes. Alright. Kalau ada soalan? Okay, kalau ada soalan saya buka last. Okay, boleh saya sikit? Minta maaf Datuk, faham Datuk busy. Okay, ada sikit dekat sini tu. Saya ada kelas. Ada kelas ni sekarang 7.30. Alright, sikit lagi Datuk Boleh minta izin sikit. Okay, kita tengok Richworks sekarang kerjasama dengan, seperti yang Datuk cakap tadi, dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif Indonesia. So adakah ini adalah satu langkah Richworks untuk expand dan suatu dengannya, dan kalau kata memang dah itulah langkahnya, macam mana untuk long term dengan bimbingan usahawan dekat sini pula. Dan sedikit lagi Datuk, mungkin saya boleh selitkan juga soalan ni sebab berkaitan juga dengan keadaan sekarang, kesan ekonomi dekat Malaysia ni lah, dengan OPR, keadaan inflasi dan suatu dengannya, termasuk krisis ekonomi ni. So macam ada peluang lagi ke untuk usahawan kita kat Malaysia ni untuk berkembang? Datuk ada tips dah 3 poin yang boleh bagi kongsi ke? Yang pertama, kita expand Indonesia sebab kita di-invite. Kementerian invite untuk kita bercakap dan kita discuss, dan mereka nampak apa yang kita buat kat Malaysia ni, model ni boleh dibuat kat sana. Dan mereka nampak that opportunity boleh dikembangkan. Itu nombor 1. Nombor 2, bila di-invite, kita pun nampak, kalau macam tu, kita expand ke sana. Dan kita boleh establish. So, kita establish Richworks Indonesia yang membawa bukan setakat training and consulting, tapi kita juga bawa entity bisnes kita yang lain. Potentially termasuk MP lah sebenarnya. Di sana ada banyak opportunity yang kita boleh bagi. P2P platform untuk mereka minta, ada tak P2P platform, peer-to-peer platform untuk invest company-company yang sedang naik kat sana. So that's one of the thing yang kita nampak, the opportunity yang kita boleh bagi in support of this training lah. Itu nombor 2. Nombor 3, di Malaysia pula, bagi saya Richworks RATS dan kita punya barisan trainer, kita ada trainer, kita dah ada mentor apps teknologi. Banyak training sekarang berlaku, saya tak terlibat pun sebenarnya. Hampir tiap-tiap minggu ada. Saya hanya terlibat sebenarnya, level saya guide adalah level we call it Titan, yang lebih senior. Bisnes dia dah buat puluh juta, ratus juta, itu yang saya banyak terlibat. Kalau saya terlibat dengan Bina Bisnes Berjaya, itu adalah waktu yang saya boleh spend 3 hari dan bercakap dengan public and share my experience. Tapi selain daripada itu, most of classes yang Richworks run sekarang, internally semuanya di-run oleh trainer dan coordination of Richworks sendiri. Tiap-tiap minggu ada.
sampai sekarang. Minggu lepas dia orang baru habis social media Ada 3 Mudah program berniaga. berjalan serentak. Kita ada Mudahnya Berniaga, Zero Cost Marketing dan juga social media lah. Program social media. Minggu sebelum ada tentang accounting, urus kos, urus apa benda. Dan maksudnya nak cakap it doesn't matter. Risuk ke berkembang ke Indonesia ke Malaysia ke macam mana. Tak ada isu. Kita punya training tetap jalan. Dan opportunity pula. Adakah masih ada peluang SME untuk buat duit dekat Malaysia? Kita ambil konsep dia mudah. Demand and supply. 32 juta penduduk Malaysia, mereka akan membeli sesuatu. Kalau yang bekerja tu 16 juta orang, mereka ni ada gaji. Kalau gaji dia orang sebulan 2,000, 16 juta orang, bermaksud kita ada dalam pasaran duit setiap bulan lebih kurang 3.2 bilion sebulan. 3.2 bilion ni akan belanja beli sesuatu, Hazwan. Dia beli makan ke, dia beli minum ke, dia beli baju ke, dia beli make up ke, dia beli beauty ke, beli tudung ke, beli kereta ke. 3.2 bilion sebulan akan berbelanja. Kalau kita berniaga dan kita berjaya tarik perhatian dan kita hanya dapat 3,000 atau 32,000 sebulan, ada tak market share kita? Ada. 320,000 boleh tak? Ada. Sebab ada 3.2 bilion duit dalam pasaran sebulan. Ini 2,000. Belum campur bonus kerajaan bagi hujung tahun, pilihan raya, bonus-bonus lain, insentif. You know? Maksudnya duit ada dalam Malaysia. Bila ada duit, ada orang ada keperluan, siapa pasarkan? Siapa yang dapat that keperluan? Kenapa bukan kita? Bukan kita kalau kita tak pandai marketing. Bukan kita kalau kita tak pandai catch their attention. Bukan kita kalau produk kita tak cukup bagus untuk support ataupun beri mereka pilihan. Dan siapa yang dapat? Siapa yang pandai marketing? Siapa yang pandai catch attention? Siapa yang bagi produk yang baik? Siapa bagi solution yang dia nak? Bermaksud duit ada. 3.2 bilion kalikan dengan 12. Ada 36, 40 bilion lebih kurang setahun. Saya ajar dia orang buat 1 juta setahun. InsyaAllah market tu masih ada. Tak cukup Malaysia, Indonesia pun ada. 279.5 juta orang. Pun lagi bilion. Maksudnya peluang ni besar, Azlan. Especially orang kita. Hari ni, jujur, kesedaran orang kita pula ramai juga yang sedar nak beli apa-apa, pilih barang-barang daripada keluaran orang kita dulu. Ada. Kesedaran tu ada. Tapi kadang-kadang minta maaf cakap, dia orang cakap beli orang kita tak ada kualiti lah, barang dia tak best lah. Itu semua kita nak kena ubah. Supaya barang kita berkualiti. Servis kita ada standard. Kalau kita kontraktor kita ada kelas. Ada kualiti. Barulah orang akan start kurang stigma. Berniaga orang kita je, kedai tak buka. Berniaga orang kita je, barang tak ada. Kita kena ubah macam tu. InsyaAllah. Okay. Thank you. Terima kasih Very good banyak. question. Very good question. Alright, thank you. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Wira. Saya nak pergi kelas dah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah belajar, sambil belajar ni mengajar orang ni. Buat bisnes ni. Alright, bye. Terima kasih Dr. Wira. Okey, terima kasih kepada media yang hadir hari ini. Saya minta maaf juga ada limitation dari segi masa. Saya percaya ada banyak soalan-soalan yang mungkin you all nak tanya. You all boleh tanya saya kemudian ataupun tanya Azrin juga boleh, tak ada masalah. Tapi apa-apa pun saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan bagi pihak kami, dan terima kasih kepada media, Tuan Azwan, Tuan Rizwan dan juga Azan sebab bersama-sama dengan kami hari ini, dan saya harap berita-berita baik ni dapat dikongsikan di all punya platform secepat mungkin lah. Sebab kami percaya apa yang kami buat sepanjang 14 tahun ni tak mungkin berjaya tanpa sokongan daripada media. Definitely. Cuma satu kurang sikit tadi lah. Saya rasa yang soalan nak tanya dia sendiri pasal isu Ailio Najib Asadok tu tadi kan. Yes. Tak apa, dia ada sedikit lah tadi. Cuma nak tanya pasal tindakan undang-undang tu lah kan. Dia sama je, Najib Asadok ambil tindakan undang-undang sebab dia menyentuh tentang soal branding. Macam juga Rishwa. Kalau orang nak mengata kita tentang Ailio ni, dia adalah general. Kita tidak akan reacted dengan perkara-perkara macam ni tentang apa-apa isu sekalipun. Tapi bila menyebut tentang branding yang kita bina, contohnya branding Rishwa, branding Datuk Wira, branding title tu sendiri, secara obvious, demi kepentingan mereka, itu yang kita ambil tindakan undang-undang. Jadi bila mereka mention tu di sosial media, mereka perlulah bertanggungjawab dengan apa mereka cakap. Okay. Bermaksud mereka-mereka yang macam saya tengok dekat platform, terutamanya TikTok lah, ada yang dia dah pernah join kelas sekian-sekian, dia menyebut tu
mereka-mereka itukah yang akan Yes. dikenakan tindakan? Kita ambil satu contoh, ada satu platform ni, saya lupa nama dia apa, CEO something. Dia mention tentang pengalaman dia sebagai Titan, tapi bila kita check dia tak pernah belajar pun. Bukan dia belajar tapi dia bukan sebagai Titan pun. Tapi dia mengeluarkan fakta yang salah. Sedangkan Misleading lah maksudnya. misleading. Jadi ini adalah expose kepada tindakan undang-undang. Betul tak? Bila you cakap sesuatu benda yang bukan fakta dan kita ada bukti, itu adalah sebenarnya you yang expose kepada tindakan undang-undang. Jadi bila kita mengambil tindakan undang-undang, kita mengambil atas dasar memberi pengajaran pada orang di luar sana dengan berhati-hati. Bila nak get attentions ataupun nak dapat perhatian ataupun nak membangga diri, janganlah sampai menidak ataupun menghina orang lain ataupun merendahkan orang lain. Itu contoh dia. Rishwat ni kita jelas, Rishwat Datuk Wira ni, kita ni ada populariti kita sendiri, ada pengikut kita sendiri. Jadi senang viral kalau kes-kes yang melibatkan Rishwat ni ataupun Datuk Wira khususnya. Tapi janganlah sampai melepasi batas-batas yang undang-undang lah sebagai contoh. Lagi sekali, saya doakan yang baik-baik untuk you all. Moga dipermudahkan dan tolong bantu kami untuk disebab dia adalah perkataan dia managing the perspective ya. Ramai orang ni cepat terpengaruh dengan akidah ataupun iman dia goyang lah. Daripada elok-elok belajar, dah dapat grow, tiba-tiba dapat news macam-macam, terpengaruh dan akhirnya mereka pun juga berhenti daripada apa mereka buat kan. Jadi saya kira sepanjang 14 tahun ni kita dah bantu ramai rakyat Malaysia belajar tentang ilmu perniagaan. Jadi teruskanlah niat tu kalau nak belajar. Jadi itulah yang kita harapkan daripada sokongan daripada media. Moga-moga dapat sebarkan lagi benda-benda baik ni supaya mereka datang belajar. Walaupun tidak spend apa-apa pun doesn't matter untuk Rishworks. Di Rishworks ni bila nak belajar tentang advance je, memanglah ada nilai kos kan. Kalau kita pergi belajar pun sama juga dekat universiti kan. Tapi banyak program-program percuma ni sebenarnya pun mereka dah boleh mulakan perniagaan dan insya-Allah. Right. Terima kasih banyak. Hopefully kita dapat jumpa di lain-lain program lah insya-Allah.